Nabi sebut berdasarkan daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat baginda Abi Darda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun man jaa bihinna ma'iman dakhala al-jannata." 5 perkara yang sesiapa yang membawa datang ataupun melakukan dengan 5 perkara ini berserta dengan keimanan dia, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, man hafaza ala salawatil khams ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Yang pertama, Nabi pesan kepada kita, siapa-siapa yang nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan yang menjaga daripada sembahyang 5 waktu sehari semalam. Jaga sembahyang 5 waktu sehari semalam. Benda yang pertama Nabi pesan kepada kita, makna kata benda tu besar, kita kena jaga sembahyang kita daripada waktu subuh, daripada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Benda yang kena kita tiap-tiap hari kena continue. Ala wudu'ihinna, dia jaga-jaga tu pula di atas setiap daripada perbuatan dia, daripada mula lagi dia ambil wuduk dia, mula lagi daripada ambil wuduk dia kena jaga dah. Ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna, dan juga siapa-siapa yang jaga daripada sudut wuduk, rukuk, wa sujudihinna wa mawaqitihinna, dan juga jaga daripada sujud dia dan juga waktu-waktu sembahyang dia. Nabi sebut yang pertama. Dengan sebab apa? Kadang-kadang tu ada juga orang yang mencuri dalam keadaan dia duk sembahyang. Nabi sebut kepada kita, ada golongan hak duk curi, tengah duk sembahyang pun duk curi. Bukan kata dia lepas-lepas saja bagi salam tu duk balas duit orang, tak. Yang tu pun ada juga. Kan ada kan? Sampai satu viral, depa viralkan WhatsApp tu. Hak yang duk tengah tipu buat sembahyang. Duduk tepi tiang tabung tu, dia semayang-semayang sikit, dia celup pergi tabung, orang mai dia duduk sujud. Sambil duduk sujud, kepala kali sikit duduk tengok kiri kanan, tak ada orang, dia pergi ambil balik duit dalam tu. Tengok tak? Kata jenis perangai tu pun ada juga. Yang tu dalam tu tak, tapi Nabi sebut yang duk curi-curi dalam sembahyang ni adalah orang yang tak jaga dengan tumaninah dia. Sembahyang macam patuk ayam patuk tu, patuk dedak tu, tabuk dedak, tabuk berah, dia patuk naik, dia patuk naik. Macam tu dikira sebagai orang yang mencuri dalam sembahyang dia. Yang ni yang pertama Nabi sebut, kalau kita boleh jaga, maka Nabi sebut dengan dakhalal jannah. Nabi janji kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasama Ramadan. Bagi orang yang tidak ada keuzuran, bagi orang yang tidak musafir, maka wajib kata dia untuk melaksanakan sebulan bulan Ramadan dengan berpuasa. Tak lama dah kita pun nak puasa ni, kan? Tak lama dah. Kemudian wahajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, siapa-siapa yang jaga dengan sembahyang dia, dengan wuduk dia, rukuk dia, sujud dan waktu-waktu dia, kemudian jaga dengan shaum Ramadan, kemudian dia pergi buat haji sekiranya dia mampu, maka mereka ini akan dakhalal jannah, akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut dengan wa ataz zakati thayyibatan biha nafsah. Dan juga golongan-golongan yang membayar zakat yang terbaik di sisi mereka. Hak mana yang bila cukup haul dengan nasab. Haul dengan nasab ni mana kata dia punya pendapatan dia dah cukup dan juga cukup setahun, maka dia kena keluarkan sedikit daripada harta dia, kerana itu dah bukan milik dia dah. Yang tu adalah harta bagi orang-orang asnaf-asnaf yang lain pula. Tak layak dah dia nak pegang hak lebih tu. Dia kena sedekah, bukan, dia kena keluarkan daripada hak wajib daripada harta dia tu untuk disedekahkan kepada asnaf yang lain. Kemudian yang kelima Nabi sebut wa addal amanata. Dan juga kalau nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia kena tunaikan amanah dia. Maka sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah, tanya kepada Nabi Muhammad apa dia ni? Qila ya Rasulullah wa ma adal amanata.
wahai Rasulullah, kami nak tahu apa yang dikatakan dengan menunaikan amanah ni. Oleh kerana Nabi dah sebut dengan 4 perkara tu secara jelas. Nabi sebut dengan rukun-rukun Islam yang kita tahu sebelum ni. Dan rukun-rukun Islam itu dipanggil sebagai arkanul ma'rufi. Biasa dengar tak? Arkanul mu'azzam. Dia tak panggil dengan arkanul haqiqi. Sebab apa? Ada beza arkanul mu'azzam, arkanul ma'ruf, dan juga dia tidak dikira sebagai arkanul haqiqi. Sebab apa? Sebab salah satu kalau kita tak buat, dengan sebab kita tak mampu, kita tidak lagi dikira sebagai orang kafir. Adapun kalau arkanul hakiki, kalau kita tinggal saja satu, maka kita akan dianggap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Arkanul hakiki ni apa dia? Kena kepada rukun-rukun iman. Kalau tinggal salah satu, mana kata kita dah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa li'auzubillahi min zalik. Kemudian sahabat tanya, wa mal adanul amanah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-ghuslu minal janabati, iaitu mandi daripada janabah, mandi daripada hadas besar. Hak ni yang dikatakan tunai dengan amanah. Nabi sebut, mana kata benda ni besar tuan-tuan, kena ambil tahu. Jangan duk buat main-main tuan-tuan, kan? Hak sini alhamdulillah, hak duk mai duk dengar kuliah, mai duk mengaji ni, insya-Allah kita yakin bahawasanya depa lepas dengan bab-bab ni dah. Tapi yang luar tu ramai lagi kawan-kawan hak duk jadi qadi. Depa kata, depa biasa duk tanya, kan, hak nak berkahwin dah tu, umur tu dekat 35 tahun dah, tanya mandi janabah, dia punya lafaz niat dia macam mana tak reti. Tak reti. Kalau kata tak reti mandi janabah, selama ni dia duk buat amalan-amalan dia macam mana. Dengan sebab tu Nabi kata benda ni benda yang besar. Nabi sebut kepada kita, jangan duk buat main-main, kan? Kita duk ingat kata mandi janabah ni senang lah. Betul lah, memang tak susah bagi orang yang reti. Hak tak reti,